Farid yang baru berusia 19 tahun terpaksa menarajui perusahaan syarikat batik Nusantara yang telah diusahakan selama 20 tahun apabila pemiliknya, Haji Badrul, meninggal dunia akibat parah dalam perut. Ibunya, Haja Zoya, terpaksa menyerahkan tanggungjawab tersebut kepada Farid kerana anak-anaknya yang lain tidak mampu memikul tugas tersebut. Farid menerima tugas itu dengan penuh tanggungjawab. Sebagai langkah pertama, Farid melawat bengkel untuk melihat kerja-kerja mengecat batik. Pak Nik, pekerja syarikat itu, menerangkan keadaan syarikat, iaitu batik pengeluaran syarikat tidak laku dan wujudnya sebuah syarikat yang mahu menghanakan syarikat mereka. Untuk mengukuhkan keuangan syarikat, Haji Zoya bercadang mahu menggadaikan emas dan tanah miliknya. Seterusnya, Farid meluahkan keinginan untuk membesarkan bengkel sekiranya keuangan syarikat itu semakin. Farid mengadakan mesyuarat syarikat buat pertama kali dengan pekerja-pekerjanya. Dalam mesyuarat tersebut, Farid mahu syarikat menjual batik dalam bentuk pakaian siap dengan jenama tersendiri dan Farid mencadangkan bengkel diperbesar dengan mesin baharu yang dibeli. Pada suatu hari, Farid mengunjungi pejabat pemborong binaan Nadi Zaman, kepunyaan Muhsin, bekas pekerja ayahnya suatu ketika dulu. Muhsin memaklumkan terdapat sebuah syarikat bersaing di Kuala Terengganu yang mahu monopoli pengeluaran batik dengan menjual batik dengan harga murah untuk memastikan syarikat yang sedia ada muflis. Muhsin kemudian menerangkan akan perlunya Farid menjalankan strategi terkunci jika mahu syarikatnya kembali kukuh. Zuraida berniaga pakaian di Bazar Mara di Jalan Bungkul sejak 7 tahun lalu. Farid, rakan sekelasnya ketika berada di tingkat 1 hingga tingkatan 5 di sekolah menengah Seri Budiman, datang berkunjung untuk bertanya khabar. Dalam pertemuan yang lain, Zuraida berjanji mahu membantu Farid dengan menjualkan batik di gerainya tanpa mengenakan sebarang komisen, namun dia mencadangkan Farid mengeluarkan batik corak baharu untuk menarik perhatian pembeli. Farid bertemu Muhsin untuk mendapatkan pandangannya. Hasilnya, dia dapat menyiapkan kerja projek pembesaran keupayaan pengeluaran batik, cap dan perintis batik lukis syarikat batik Nusantara. Dan seterusnya, Farid meminta bengkel tambahan dengan modal sebanyak RM75,000. Hal berkaitan tenaga pekerja batik moden akan diuruskan oleh Muhsin. Sebagai seorang usahawan yang berjaya, Muhsin diundang untuk merasmikan bangunan bengkel batik moden. Pada hari tersebut, Hartini Nur, adik sepupu Muhsin, datang. Zuraida melahirkan rasa cemburu terhadap kehadiran Hartini Nur. Farid mengunjungi Zuraida di gerainya. Farid menjelaskan bahawa Hartini Nur sudah bertunang dan dengan mereka bentuk dalaman dan bekerja selama sebulan sahaja di syarikatnya. Zuraida melihat kerja-kerja mencantik. Selanjutnya, pemilik syarikat batik Raja Wali begitu marah apabila batik keluaran syarikatnya tidak mendapat sambutan dengan alasan batik keluarannya bercorak lama. Mokhtar yakin batik pilihan pengguna sekarang adalah keluaran syarikat pesaingnya, syarikat batik Nusantara. Mokhtar kemudian pergi ke gerai anak saudaranya Zuraida untuk mendapati batik bercorak baharu yang dijual di kedai Zuraida. Mokhtar memberi amaran agar Zuraida tidak menjual batik itu dan jika masih degil, dia akan menceroboh gerai Zuraida. Farid pula menerima amaran keras dalam bentuk surat layang. Dia ingatkan agar memutuskan hubungan dengan Zuraida dan memastikan batik keluarannya tidak menguasai pasaran. Jika amaran tersebut tidak dipandang serius, padah yang lebih besar akan menanti. Haji Zoya mahu perkara ini dilaporkan kepada pihak. Farid mendapat panggilan telefon daripada Zuraida. Zuraida menjelaskan akan larangan bapa saudaranya agar tidak menjual batik moden yang dikeluarkan oleh syarikat Farid. Di bengkel membuat batik kepunyaan Farid, Mahmud, pekerja Mokhtar, mencari Azmi dan Masri. Mahmud tidak berpuas hati kerana kedua-dua lelaki itu meninggalkan syarikat batik Raja Wali. Azmi dan Masri memberi alasan meninggalkan syarikat tersebut kerana tidak membayar gaji walaupun sudah bekerja selama 2 bulan. Berlaku pertengkaran. Mahmud yang sedang hilang sabar mencekik leher baju Azmi. Disebabkan Masri tiada pilihan lain untuk menyelamatkan Azmi, dia menerpa ke arah Mahmud lalu mencurahkan lilin panas dari canting ke muka Mahmud. Kejam menunjukkan pukul 2 pagi, seisi rumah Haji Zoya dikejutkan dengan bunyi letupan yang kuat. Alangkah terkejutnya mereka apabila mendapati bengkel tempat pengeluaran batik moden dijelat api. Bengkel tersebut tinggal rangka.
Lebih 75% peralatan dan bahan mentah untuk membuat batik musnah. Farid menerima dugaan yang menipanya sebagai takdir. Pihak polis yakin kebakaran bermotifkan jenayah lalu meminta Farid mengikutnya ke balai polis untuk diambil keterangan. Di balai polis, Inspektor Rusman menjelaskan pihaknya telah memberkas Mahmud di sebuah klinik ketika lelaki itu sedang menerima rawatan kerana disiram lilin batik. Mahmud mempunyai rekod jenayah dan merupakan pekerja syarikat batik Raja Wali. Pemilik syarikat tersebut ialah Mokhtar bin Yusof dan kini pihak polis berusaha untuk memberkas. 3 hari selepas peristiwa kebakaran bengkel, Muhsin datang ke bengkel Farid sekembalinya dari Singapura. Muhsin berjanji akan membantu Farid menjadi pembekal pakaian siap. Kata-kata itu memberi semangat semula kepada dalam jiwa Farid. Zuraida pula menjelaskan kerana kekurangan ilmu dalam bidang perniagaan, dia mengikuti kursus luar kampus dalam bidang pentadbiran perniagaan di UTM. Zuraida mencadangkan Farid menimba ilmu lagi kerana terdapat banyak kolej di Kuala Terengganu. Mokhtar kini di dalam penjara dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun atas kesalahan mengupah 3 orang samsing untuk membakar bengkel Farid. Kemudian Farid dan Zuraida mengikuti Muhsin kerana isterinya menghadiri majlis perkahwinan Hartini Nur di Kuala. Persoalan pertama, cabaran dalam dunia perniagaan. Contohnya, Farid menghadapi pelbagai cabaran dalam menguruskan perniagaan batik milik keluarganya. Kedua, ketabahan dalam dunia perniagaan. Contohnya, Farid tabah menempuh pelbagai cabaran demi mengembangkan syarikat batik Nusantara. Ketiga, kasih sayang sesama ahli keluarga. Contohnya, Hajar Zawiyah sangat menyayangi anak-anaknya dan dia sanggup mengadai tanah dan barang kemas demi membantu Farid memajukan perusahaan warisan arwah suaminya. Farid juga sanggup menggalas tanggungjawab mengambil alih syarikat arwah ayahnya kerana adik-beradiknya yang lain tidak mempunyai keupayaan dalam menguruskan syarikat tersebut. Keempat, sikap manusia yang sanggup menolong orang lain. Contohnya, Muhsin menjadi mentor kepada Farid dalam usaha membangunkan semula syarikat batik Nusantara. Muhsin sering memberi motivasi kepada Farid. Dia juga membantu Farid mendapatkan pengedaran dari Singapura dan Kuala Lumpur bagi memasarkan batik milik keluarga Farid. Akhir sekali, kepentingan ilmu dalam kehidupan. Contohnya, Zuraida menyambung pelajarannya pada hujung minggu manakala Farid menghadiri pelbagai kursus yang dianjurkan oleh MIDA, MARA bagi memastikan kemahiran pengurusan dan pentadbiran syarikat. Nilai 1. Baik hati, 2. Hormat menghormati, 3. Ketabahan, 4. Kasih sayang, 5. Keberanian, 6. Ketaatan, 7. Tanggungjawab.